Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini secara langsung analisis awani. Sekali lagi malam ini saya akan membawa satu perbincangan tentang krisis jerubu yang kita sedang alami pada ketika ini dan dari aspek bagaimana universiti kita dan juga tenaga akademia kita di universiti tempatan mampu menyumbang apa yang kita ingin lihat penyelesaian secara tuntas ataupun sama ada jangka masa sederhana, jangka masa panjang berkaitan dengan isu jerubu ini. Isu jerubu sudah memasuki tahun ke-15. Pastinya ia menjadi rutin saban tahun. Tetapi apakah penyelesaian yang boleh kita lihat sama ada dari aspek penyelidikan, impak kepada komuniti yang berada di dalam kawasan jerubu ini dan juga bagaimana kita melihat kolaborasi iaitu kerjasama strategik antara akademia kita sama ada di Malaysia, di Brunei, Singapura, terutamanya di Ground Zero iaitu di kawasan wilayah Indonesia. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat secara lebih saintifik dan juga lebih dekat tentang isu ini, dua orang tamu sudah saya sediakan. Kalau saban hari saya membawa pakar-pakar yang berbeza, tetapi malam ini kita akan melihat mungkin dari aspek polisi dan juga kajian-kajian yang sedia ada yang boleh diguna pakai, yang boleh diterjemahkan dalam bentuk tindakan untuk penyelesaian kepada komuniti dan juga negara. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih kerana menjemput saya kesekian kalinya. Pasti saya akan jemput kalau isu-isu berkaitan. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi dan di ujung sana yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rashid Muhammad Yusof, Ketua IKOH ZA Air Resources MJIIT Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia Cawangan Kuala Lumpur. Mungkin saya mulakan dengan Datuk Seri. Apabila kita bercerita tentang jerubu, ini antara topik kepakaran Datuk Seri Zaini. Dan kita kadang-kadang agak kata pun rasa give up, rasa kata pun tak ada cara penyelesaian yang boleh kita lihat dalam masa terdekat ini kerana isu diplomatik agak kata pun tepu, multilateral juga sudah banyak perjanjian ataupun perjanjian undang-undang sudah disediakan sama ada dalam bentuk negara ataupun ASEAN, tetapi pelaksanaannya masih dipertikaikan. Sama ada dari aspek penguatkuasaan daripada setiap agensi-agensi yang terlibat, terutamanya di negara yang terlibat, kita tidak melihat hasilnya. Tetapi saya rasa ini peluang yang terbaik bagi dari aspek akademia kita, dari sudut kata pun institusi pengajian tinggi kita. Bagaimana Datuk Seri melihat ruang ini boleh dimaksimalkan, terutamanya dalam perdebatan PM10 dan juga PM2.5 juga. Mungkin ini sebagai satu jalan keluar di mana rakyat mahu lebih ketelusan supaya mereka lebih bersedia sama ada dalam hal kesihatan awam dan sebagainya, sebagai contoh. Ya, terima kasih. Ada 3 pendekatan yang boleh kita laksanakan untuk menangani masalah pencemaran merentasi sempadan. Pada asalnya, kalau kita lihat progres pencemaran udara ni, pada tahun 1980-an kita tak pernah mendengar perkataan PM10. Ya, ketika itu Profesor Rashid mengajar saya di universiti, kita menyebut perkataan TSP, Total Suspended Particles. Apa saja yang terampai di ruang udara kita panggil sebagai TSP. Kemudian selepas banyak kajian dibuat dan di Amerika Syarikat pada tahun 1987, ada usaha untuk to be specific. Apa benda yang kita sebutkan sebagai terampai itu? Ketika itu ada PM10. Ini adalah usaha oleh ramai ahli akademik di seluruh dunia, terutamanya negara yang pernah mengalami masalah pencemaran. Pada ketika itu kita tak menghadapi pencemaran yang besar sehinggalah pada tahun 1967. Pada ketika itu buku ni, saya tulis buku ni pada tahun 1967 ni, buku ni pun gambar jerebu je. Jadi ketika buku ni diterbitkan, editor buku saya ni bertanya kepada saya kenapa gambar ni tak jelas, sebab saya nak menunjukkan jerebu. Sebab ketika itu sesuatu benda yang baru. Ya. Jadi secara tak langsung kita telah progres, ada peningkatan. Dan ketika itu pada 1967 itu framework yang ada di dalam negara ASEAN ini sangat longgar. Kita sangat berahsia. Kita tak menyebut di mana punca pencemaran, kita tak sebut, dan kita tidak expose di negara data yang ada di negara kita. Pada tahun 5 tahun kemudian, tahun 2002 barulah ada usaha satu perjanjian bertukar-tukar maklumat
Sebab itulah kita boleh tahu punca pencemaran itu di mana. Masing-masing membuka dapur Pintu, mereka. Akhirnya kita tahu. Jadi secara tak langsung apa yang saya nak sebutkan sini, itulah yang kita pelajari. Setiap episod besar itu ada benda yang kita pelajari. Dan episod kali ini kita perlu belajar sesuatu. Dan apa yang saya boleh belajar daripada episod ini, sekarang ini peranan pentadbir, ahli politik, pembuat dasar memang besar. Tetapi peranan mereka yang menyebarkan idea, maklumat, mendidik masyarakat, terutama di kalangan ahli akademik, sangat penting sebab mereka inilah yang memberikan satu dimensi baru sehingga orang menyebut tentang perkataan PM 2.5. Sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu. Okey, Prof. Rashid, kalau kita lihat dalam sejauh mana kita melihat progres ini ataupun penambahbaikan dari tahun ke tahun, tetapi akhirnya masyarakat melihat mengapa ia masih berlaku? Mengapa kami perlu diseliputi kabut asap? Kalau di Indonesia ada menggunakan kabut asap, kita diseliputi jerubu saban tahun. Kalau tahun ini dijangkakan, pakar-pakar meteorologi dan klimatologi kata dijangkakan antara Jun hingga Ogos, tetapi nampaknya ia berlarutan hinggalah ke hujung tahun ini dan mungkin akan berlarutan hingga ke Oktober ataupun awal November nanti. Begitu lama sekali kita berhadapan dengan isu jerubu. Tetapi pastinya para akademik kita sudah mempunyai datanya, sudah ada model-model yang perlu kita lakukan kataupun pencegahannya yang boleh dikongsikan kepada agensi-agensi yang terlibat, terutamanya yang akan berhadapan hari ke hari dengan masyarakat di bawah sana. Jadi bagaimana ia dapat dilaksanakan ataupun penambahbaikan itu dapat dilakukan pada pandangan Prof. Rashid? Yalah, terlebih dahulu ada satu perumpamaan Encik Nazri, ya. Api bila kecil menjadi kawan, bila besar menjadi lawan. Ya. Itu perumpamaan yang terbukti amat sekali, ya. Dan apabila api kebakaran itu amat besar, memang dia susah untuk dikawal. Dan kita dapati pencemaran udara, for example. Pencemaran udara sekarang ini mungkin kita faham bahawasanya tidak mengenal sempadan. Dan saya tambah lagi, tidak mengenal lapisan masyarakat. Ya, ini dari segi aspek jerebu sekarang ni, ini bukanlah satu episod ataupun satu yang isolated case. Ya, kita sejak early 90s actually, mula 90s kita dah mengalami masalah jerebu. Tapi masa itu mungkin masyarakat tak berapa peka keadaan jerebu ketika itu. Dan kita ingatkan 1997, jerebu paling teruk antara sekali. Terburuk. Paling serius, paling serius. Tapi apa kita lihat hari ini 2015 paling teruk sekali. So maknanya dia selama lebih 20 tahun ini Encik Nazri, ya. Lebih lama lebih daripada 20 tahun. So apa yang selama ni kita buat? Okey. Basically apa yang kita punya macam Jabatan Alam Sekitar, for example, kita punya Environmental Quality Act was 1974. In fact was quite good actually, ya. And then kita enforce dengan new Air Quality Guidelines which is 1989, where PM10 masa itu kita slot in. So walaupun kita agak lewat, tapi PM10 di sana memang ada. Dan only lately in last year 2014 kita dah gariskan PM 2.5. Cuma dalam keadaan jerebu ni kita tak dapat nak quantify atau membuat persampalan 2.5. Only very limited resources, maka jadi ada alat persampalan yang boleh measure 2.5 lah. Di situ kita boleh buat analisis tentang itu. Now, masyarakat patut diberi pengetahuan dalam lah, especially dari segi akademik lah, ya. Mana dia menerangkan apa dia PM 2.5, PM10, ada apa perbezaan dia. Okey, Prof, kita nak tahu lebih lanjut tentang itu. Kalau kita ada maklumat tentang PM 2.5 itu dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat di bawah sana. Sama ada kita berterusan dengan pengumuman sekolah buka ataupun sekolah tutup, kawasan tertentu mendapat indeks bacaan yang amat berbahaya dan terpaksa diisytiharkan darurat dan sebagainya, tetapi pastinya empowerment kepada masyarakat itu begitu penting kerana akhirnya mereka tidak boleh melakukan apa selain daripada hanya menerima jerebu di hadapan mata mereka. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.